Salim melaporkan untuk berita terkini. Malaysia telah digemparkan dengan kematian dua orang pelajar universiti iaitu Nurul Natasha Izrin Azmi dan Muhammad Adham Hazim Muhammad Rizaini yang telah meninggal dunia akibat pendarahan dalam otak. Sumber melaporkan bahawa kedua pelajar ini telah mengadu pening kepala setelah mereka ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Berita kematian mereka telah mencetuskan kebimbangan terhadap rakyat Malaysia terutama dalam kalangan penuntut universiti. Mereka mendakwa menyiapkan tugasan ataupun assignment dalam masa yang ditetapkan sepanjang open learning distance menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pelajar tertekan. Kejadian ini berkait rapat terhadap tajuk utama berita kami hari ini iaitu kesihatan mental. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditaktifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ia sekaligus bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara elektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Bersama rakan penyampai, Nur Faizan akan mengupas tajuk ini secara terperinci tentang faktor terjadinya masalah mental terhadap sesebuah individu. Silakan Faizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Faizan akan mengupaskan tentang beberapa faktor yang menyebabkan kesihatan mental ini berlaku. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahawa kesihatan mental merupakan satu spektrum kondisi yang pada awalnya tidak selesa dengan persekitaran, diri sendiri dan juga orang lain dalam memenuhi cabaran hidup sehinggalah kepada situasi yang mengganggu kehidupan seharian yang mana memerlukan sebarang rawatan. Oleh hal yang demikian, penting untuk kita mengambil berat tentang faktor yang menyumbang kepada kesihatan mental agar intervensi awal dapat dilakukan. Dengan itu, faktor yang pertama adalah dari segi faktor persekitaran. Faktor ini mengambil kira kepada keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja dan rakan-rakan. Berhubungan dengan orang sekeliling seperti rakan-rakan menjadi faktor kepada masalah mental seperti pergaduhan, iri hati ataupun ditipu oleh rakan sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja, terutamanya jika wujud situasi seperti tekanan daripada rakan sebaya. Seterusnya, daripada faktor keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana didapati bahawa seseorang yang mempunyai masalah keluarga seperti ibu bapa yang sering bergaduh di rumah maupun keluarga yang mengalami masalah perceraian akan sering mengalami masalah tertekan. Berdasarkan kajian daripada Portal Kesihatan Malaysia, iaitu kadar masalah mental adalah paling tinggi dalam kalangan mereka yang bercerai iaitu 13.6%, diikuti oleh bujang 13.1% dan mereka yang berkahwin 10.5%. Selain itu ialah faktor gangguan mental. Hal ini dapat dilihat melalui situasi pandemik sekarang iaitu pandemik COVID-19 yang menjadi faktor tertekan sekaligus membuat orang lebih rentan dalam mengalami gangguan mental. Masalah tertekan juga bermula daripada rasa takut ataupun risau tentang kesihatan, pekerjaan ataupun kewangan yang banyak terpengaruh akibat pandemik. Seterusnya, kesan-kesan daripada faktor ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut oleh Azira Mira Anak Sanda. Hai, nama saya Azira Mira Anak Sanda. Hari ini saya ingin menguraikan beberapa kesan daripada beberapa faktor yang telah dinyatakan oleh Nur Faizan sebentar tadi. Okey, seperti yang dinyatakan adalah gangguan mental. Gangguan mental merupakan penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius terhadap semua lapisan masyarakat tidak mengira umur ataupun jantina. Kesan-kesan daripada gangguan mental ini adalah seperti gangguan perasaan, gangguan tidur dan gangguan makan. Okey, kesan daripada keruntuhan institusi kekeluargaan ini mendorong remaja untuk melakukan perbuatan yang boleh mencederakan fizikal dan mental mereka seperti membunuh diri. Selain daripada itu, ianya juga dapat membuat seseorang remaja ingin lari daripada rumah dan melakukan kes jenayah yang berat. Okey, kesan yang terakhir melibatkan persekitaran adalah kegelisahan atau ketidakstabilan emosi terjadi akibat kegagalan seseorang pelajar maupun seseorang yang bekerja dalam mengendalikan sikap positifnya terhadap sesuatu peristiwa yang telah berlaku dalam kehidupan. Keupayaan dan daya ketahanan seseorang pelajar maupun seseorang pekerja yang berbeza. Kegelisahan boleh menjadi penyakit yang berbahaya.
Oleh itu, ianya menyebabkan penderitaan serta menjejaskan keharmonian hidup. Sekian, terima kasih. Saya Roberta Dawia ingin menerangkan cara rawatan yang sesuai diambil untuk pesakit yang mengalami gejala masalah kesihatan mental. Sama ada awak sedang mengalami, pernah mengalami atau hanya mengalami simptom-simptom yang kecil, awak perlu mengambil tindakan selanjutnya. Antara rawatan yang sesuai adalah dengan berjumpa dengan pakar. Pakar akan menentukan tahap kesihatan anda berada pada tahap serius atau tidak. Jangan ambil ubat sembarangan tanpa nasihat pakar. Awak perlu berjumpa dengan pakar dan pakar akan nyatakan berapa dos ubat yang perlu diambil. Seterusnya, sokongan. Saat pandemik ini, penting untuk mendapatkan sokongan keluarga, pensyarah dan rakan sebaya. Rakan sebaya ada kalanya perlu bertanya khabar pada rakan sendiri untuk mengelakkan hal-hal kecil kejadian yang akan berlaku. Sekurang-kurangnya tanya khabar, adakah anda sihat? Selain itu, keluarga tak perlu memberi terlalu banyak tekanan pada pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebab bila awak terlalu memberi banyak tekanan, mereka akan stres. Kepada student pula, awak perlu untuk menyusun jadual awak, menyiapkan beberapa kerja sekolah atau assignments. Pensyarah perlu memahami student sekali-sekala kerana mereka juga ada tugasan hakiki yang perlu dilakukan. Mereka bukan hanya hidup untuk melakukan assignments. Mental ada kalanya disebabkan kurang rehat. Rehatlah, tenangkan fikiran dan sesekali ambil cuti dari melakukan sesuatu bekerja. Kita memerlukan rehat yang secukupnya, tidak perlu memberi tekanan kepada otak. Kerana ada kalanya stres menyebabkan macam-macam benda yang akan berlaku. Jadi 3 rawatan ini sesuai diambil untuk pesakit yang mengalami gejala masalah kesihatan mental. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nashwada binti Zafuzari. Di sini saya ingin membincangkan tentang cara-cara atau langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Masalah kesihatan mental perlulah ditangani dengan segera agar masalah seperti kemurungan, tekanan, keganasan, kemarahan dan kejadian bunuh diri dapat dielakkan. Cara-cara atau langkah yang pertama adalah mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat. Pengurusan yang teratur dan pembahagian kerja dapat mengurangkan beban kerja. Individu yang mempunyai masalah kesihatan mental boleh bersenam dan berekreasi agar dapat melepaskan tekanan mental. Jadi, amalan gaya hidup sihat adalah berkesan untuk mengelakkan masalah tekanan mental yang berat. Selain itu, individu juga boleh mendapatkan bimbingan konseling dan rawatan psikoterapi. Perkhidmatan psikoterapi dan konseling ini berperanan untuk menyediakan ruang untuk mangsa tekanan mental meluahkan isi hati mereka. Ianya juga merupakan satu langkah penting dalam menjelaskan tekanan mental. Langkah yang ketiga adalah dalam pemilihan rakan sebaya. Cari kawan juga adalah langkah yang penting untuk mencapai kesihatan mental yang baik. Dalam dunia ini, kita semua memerlukan seseorang untuk mendengar lurahan hati diri kita. Hal ini dapat meringankan beban yang mungkin sudah lama terpendam. Kawan juga berperanan dalam berkomunikasi yang baik agar individu dapat berbual dan ketawa yang mampu meringankan tekanan yang sedia ada. Akhir sekali, individu perlu belajar untuk menjadi diri sendiri. Individu perlu membuang keinginan supaya disukai oleh semua orang dan buang fikiran negatif jika seseorang tidak menyukai diri anda. Sama ada anda perlu bersedih atau anda gagal. Sama juga fikiran di mana apabila ingin disukai orang dan anda perlu ikut apa yang disuruh. Jangan begitu, ia tidak membantu anda dalam proses menjadi dan mengenal diri sendiri. Malah, ia lebih memberi tekanan pada diri anda.